Hai, nama saya Zarina Mati Zainal. Saya merupakan pelajar Politeknik Komputer Graduate. Saya memilih untuk menjalani latihan industri di Liberal Resort Langkawi Kedah. Liberal Resort merupakan salah satu syarikat yang terbesar di Langkawi. Ia menjalankan rangkaian hotel dan resort yang bertaraf 3 bintang. Ia mempunyai 7 cawangan iaitu di Kuah dan di Senang. Okey, antaranya adalah di Baron Resort, Maribes Resort, Besta Resort, Langgura Baron Resort, Baron Waterfront, Langkawi Baron Hotel dan juga Baron Motel. Main resort adalah di Baron Resort. Di Baron Resort terletak di kawasan yang sangat strategik. Ia berdekatan dengan Jeti Kuah dan juga Bandaraya Kuah. Yang paling penting, dia sangat dekat dengan Jeti Kuah yang mengambil masa hanya 10 minit jika kita berjalan kaki ke Jeti Kuah. Okey. Di Baron Resort didirikan di atas tanah yang ditimbus seluas lebih kurang 8 ekar yang pada asalnya sebuah lautan. Okey, di Baron Resort mempunyai 2 bangunan iaitu Old Wing dan New Wing. Old Wing merupakan bangunan utama sebab lebih eksklusif dan ekspensif berbanding New Wing. Okey, fasiliti yang terdapat di Baron Resort adalah restoran. Okey, restoran di sini ada terdapat 3 restoran iaitu Tok Tiga Cafe, Tok Majid Cafe dan Baron Bay Bistro. Okey, tetamu yang datang ke di Baron Resort boleh menikmati segala hidangan yang disediakan di restoran-restoran yang ada di sini. Okey, seterusnya di Baron Resort juga mempunyai 2 saiz kolam renang. Okey, satu untuk dewasa dan satu untuk kanak-kanak. Okay. Di Baron Resort juga mempunyai taman-taman yang sangat cantik. Tamu yang datang ke sini boleh menikmati pemandangan pada waktu senja sambil melihat pulau-pulau kecil dan kapal-kapal yang berlabuh di pesisiran pantai. Di Baron Resort mempunyai beberapa department, antaranya HR department, front office department, housekeeping department, kitchen department, F&B department dan sebagainya. Setiap department mempunyai tugasnya, tugas masing-masing. Di bahagian kitchen terdapat 6 bahagian. Antaranya Tok Tiga Kitchen, Tok Majid Kitchen, Bistro Kitchen, Pastry Kitchen, Steward dan juga Butcher. Di bahagian kitchen, saya bekerja hanya 2 shift, cuma ada 2 shift, morning shift dan juga evening shift. Okey, saya lebih banyak bekerja di morning shift kerana di morning shift sangat memerlukan staff yang ramai. Okey, tugas saya pada morning shift adalah membuat persiapan untuk breakfast, seperti set up breakfast, membuat persiapan untuk lifestyle, seperti membuat omelette, lempeng kelapa dan juga roti canai. Okey, sepanjang breakfast berlangsung, saya akan pastikan buffet breakfast berjalan dengan lancar dengan
memantau keadaan makanan di buffet dalam keadaan mencukupi ataupun tidak untuk pelanggan yang datang. Okey, setelah itu jika mempunyai mana-mana grup yang datang ke Dibera Resort, kami akan membuat persiapan untuk makan tengah hari, PMT dan juga AMT. Namun begitu, jika tidak mempunyai mana-mana grup, setelah buffet close lebih kurang pada pukul 10 hingga 10.30, kami akan close buffet dan kemudian kami akan ke bistro kitchen untuk membuat mise en place untuk menu ala carte. Saya juga tidak ketinggalan mempelajari di bahagian butcher, seperti membantu butcher untuk pemprosesan dan juga penyimpanan bahan mentah. Di situ saya mempelajari bagaimana untuk memproses ikan, sotong dan udang dan cara penyimpanannya di dalam freezer dan chiller. Untuk evening shift pula, saya dikehendaki untuk membuat mise en place dan hidangan untuk dinner dan supper jika mempunyai mana-mana grup. Okey, kalau tak ada mana-mana grup, saya dan staff kitchen akan membuat persiapan untuk breakfast esok, seperti membuat adunan roti zala dan lempeng kelapa. Okey, selain itu kami dikehendaki membuat sambal nasi lemak dan juga porridge untuk breakfast esok. Okey, setelah selesai membuat persiapan untuk breakfast esok, kami dikehendaki pergi ke kitchen bistro untuk membantu staff kitchen bistro membuat menu ala carte. Okey, kat situ saya mempelajari pelbagai jenis menu ala carte, antaranya chicken grill, chicken chop, nasi goreng ayam, nasi goreng tom yum. Okey, dekat situ saya diberi tugas untuk menggrilkan chicken dan membakar sate dan juga menggoreng fries, menggoreng wedges dan kemudian membuat telur mata dan telur dadar untuk nasi. F&B department bukan sahaja hanya di kafe dan juga di restoran. Ia merangkumi juga di bahagian banquet. Okey, di sini terdapat 3 shift, iaitu morning shift, evening shift dan night shift, iaitu di bistro. Okey, saya lebih banyak bekerja di morning shift kerana morning shift memerlukan ramai staff untuk cover bahagian breakfast dan juga untuk menyambut tetamu di waktu breakfast lah. Okay, untuk breakfast, saya perlu in charge buffet, top up cutleries, clear the plate, and then bagi tahu kitchen bila nampak makanan di buffet telah kurang, supaya kitchen dapat top up balik makanan yang dekat buffet tu. Okay, selepas buffet close, akan berlaku pada pukul 10, antara pukul 10 hingga 10.30. Okey, selepas buffet close, saya kena pastikan buffet ditutup and then akan clear tuk pijah seperti mop lantai, lap meja, sapu sampah macam tu lah. Okey, lepas tu akan wiping cutleries dan akan clear bar. Okey, semua kerja-kerja ni akan dilakukan untuk setiap hari. Okey, pada pukul 11 pagi pula, kami akan membuat clearing floor di setiap bangunan, old wing, new wing dan seafront. Okey,
clearing floor akan berlaku pada pukul 11, pukul 2 dan pukul 6 petang. Okey. Jika ada grup, ada mana-mana grup, selepas breakfast, kami kena prepare untuk AMT, lunch. Lepas tu lepas lunch kena prepare untuk PMT, dinner dan supper. Okay. Masa ni kami kena set up lah buffet tu. And then kalau tak ada group, kami hanya menyediakan breakfast buffet. Kemudian kami bersihkan di persekitaran restoran. Okay. Untuk banquet pula, kami hanya membuat persiapan jika mempunyai apa-apa event. Okey, seperti seminar, dinner. Okey, sepanjang saya di F&B ni, saya banyak belajar cara berkomunikasi, okey, cara mengambil order. Okey, mengambil order ni pengalaman baru sebab saya tak pernah bekerja di restoran. Okey, mengambil order dekat sini, kita ambil order kepada dekat pelanggan. Lepas tu kita kena fire order and then kita pick up food dan kita hantar order tu kepada pelanggan. Okay, dalam F&B ni sangat penting berkomunikasi. Okay, saya juga menjadi pelayan untuk staff-staff yang datang ke sini. Saya perlu mengambil order mereka juga seperti pelanggan-pelanggan yang lain. Sepanjang saya di Baron Resort, saya juga terlibat dengan beberapa majlis besar. Antaranya majlis perkahwinan yang berlangsung 2 hari berturut-turut. Okey, ketika majlis perkahwinan itu berlangsung, saya berada di bahagian kitchen department. Okey. Sebelum majlis berlangsung, saya dikehendaki membuat mise en place seperti memotong daging, membasuh ayam, mengupas bawang, halia dan sebagainya. Okey, ketika majlis berlangsung, saya diberi tugas untuk memantau keadaan buffet supaya makanan sentiasa mencukupi kepada setiap tetamu yang datang. Okey, jika makanan berkurang dan telah habis, okey, saya dikehendaki untuk menambah makanan supaya tetamu yang datang tidak tertunggu-tunggu untuk menikmati hidangan yang disediakan. Di F&B department pula, saya melibatkan diri dalam persiapan staff party. Okey, staff party berlangsung di ballroom yang melibatkan 200 orang, yang melibatkan 200 pekerja Baron Group. Okey, sebelum majlis sebelum majlis berlangsung, saya diberi tugas untuk membuat persiapan di ballroom. Seperti meletakkan sarung meja dan sarung kursi sebanyak 200 buah, dan kemudian saya dikehendaki untuk set up meja VIP sebanyak 3 buah meja, dan juga saya dikehendaki untuk buat prop dan backdrop staff party. Seterusnya saya juga terlibat dengan jamuan makan malam polis trafik PDRM. Okey, jamuan makan malam ini berlangsung di bistro yang melibatkan 300 ahli polis PDRM. Okey, sepanjang jamuan ini berlangsung, saya dikehendaki untuk menjaga buffet agar makanan sentiasa mencukupi untuk setiap tetamu yang datang. Okey, majlis ini berlangsung sehingga pukul 12.30 malam. Okey, pelbagai aktiviti yang diadakan oleh mereka antaranya adalah jabatan bertuah, nyanyian karaoke, dan mereka boleh menikmati hidangan sambil mendengar beberapa jenis lagu yang mereka suka.
Selain itu, saya juga diberi tugas untuk melayan tetamu yang datang dan juga clear plate yang telah selesai digunakan oleh para tetamu. Dan majlis yang terakhir adalah jamuan makan malam persaraan RISDA Siri 1 2020. Okey, majlis ini berkonsepkan dorm set. Okey, sebelum majlis ini berlangsung, saya dikehendaki dan diberi tugas untuk menyusun meja, meletakkan sarung kursi dan sarung meja sebanyak 100 buah kursi. Dan saya juga diberi tugas untuk set up semua meja supaya majlis dapat berlangsung dengan lancar. Okey, majlis ini berlangsung dari pukul 8 malam hingga 11:30 malam. Majlis ini diadakan bagi meraihkan ahli-ahli RISDA dan juga bagi mengenang jasa mereka. Okey. Sepanjang majlis berlangsung, pelbagai aktiviti yang diadakan antaranya penunjukan montaj, acara pemberian sijil dan acara potong kek. Sepanjang majlis berlangsung, saya sebagai seorang pelayan diberi tugas untuk menjaga setiap meja yang diagihkan oleh supervisor. Cabaran atau masalah yang saya alami ketika berada di Darul Izzat adalah menempuhi pelbagai ragam daripada pelanggan yang berkunjung di Darul Izzat, sama ada di Bistro ataupun Tuk Tijun Cafe. Okey, cara mengatasi yang saya ambil untuk masalah ini, saya cuba merujuk dan mendapatkan dorongan daripada staf-staf untuk mengatasi masalah yang saya alami. Okey, di sini saya nak bagi beberapa cadangan untuk pihak politeknik dan juga pihak firma. Okey, untuk pihak firma, pihak firma perlulah menyediakan surau dan tandas di setiap departmen supaya memberikan keselesaan kepada staf dan juga tetamu. Okey, selain itu, pihak firma juga perlu menambah bilangan pekerja di bahagian F&B sebab di bahagian F&B kurang mencukupi staf. Jadi staf di bahagian F&B perlu melakukan kerja yang banyak pada satu masa. Selain itu, jadual kerja perlulah disusun dan diperbaiki. Untuk pihak politeknik pula, pihak politeknik perlulah memberikan sedikit gambaran mengenai kerja-kerja yang bakal dilakukan oleh pelajar di tempat latihan industri supaya pelajar tidak terkial-kial. Okey, seterusnya pihak politeknik perlu menyelidik terlebih dahulu syarikat yang dipilih oleh pelajar supaya syarikat yang dipilih bersesuaian dengan kursus yang pelajar ambil. Akhir sekali, ketika menjalani latihan industri di Darul Izzat Langkawi, saya dapat merasai pengalaman berada di alam pekerjaan yang sebenar. Selain itu, saya juga dapat menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai ilmu masakan dan servis. Ilmu yang saya peroleh sepanjang berada di Darul Izzat Langkawi, saya akan guna ketika di alam pekerjaan nanti.
Okey, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua staf-staf di Darul Resort dan juga pensyarah-pensyarah di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin.